Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النيات لله سبحانه وتعالى. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, manfaat dan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya yang berterima kasih kepada manusia, maka dia sebenarnya bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana mengadakan majlis kita pada malam ini, dan juga terima kasih kepada jamaah semua yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam perkongsian ilmu yang kita adakan pada malam ini. InsyaAllah kita sambung kembali dalam menyebutkan ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan siapakah isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dan sebab-sebab ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan poligami. Dan kita juga telah mengemukakan ataupun menjawab lontaran-lontaran ataupun perkataan-perkataan yang keji yang dilontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi melakukan poligami bukanlah untuk memuaskan syahwat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada lebih kurang 4 hujah telah kita menyebutkannya. Dan kita juga telah menyebutkan putera-putera ataupun anak-anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh putera dan puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah daripada Sayyidah Khadijah, kecuali Ibrahim. Ibrahim ini adalah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mariyatul Qibtiyah. Maryah ini adalah hamba perempuan yang digauli oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba yang memeluk agama Islam. Kerana sekiranya Maryah ini tidak memeluk agama Islam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak boleh untuk menggauli Maryah. Maka berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka boleh walaupun tanpa berkahwin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkahwin dengan Maryah. Dan ini adalah hadiah daripada Muqawqis, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutuskan Hatib bin Balta'ah Al-Lakhmi kepada Al-Muqawqis, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Nabi menghantarkan utusan-utusan untuk menyeru raja-raja pada waktu itu memeluk agama Islam. Maka di antaranya adalah Al-Muqawqis. Maka Al-Muqawqis ini namanya Juraih bin Mina, yakni dia ini adalah Raja Iskandariyah di Mesir. Maka dia ini telah berkata dengan perkataan-perkataan yang dia ini menunjukkan dia mahukan kebaikan dan dia mahu fikir tentang agama Islam, tetapi dia tak memeluk agama Islam. Kemudian dia memberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beberapa hadiah. Antaranya dia bagi Maryah binti Syam'u ini dan juga saudaranya yang bernama Sirin. Tetapi Nabi SAW memberi Sirin ini kepada Hasan bin Thabit. Juga di antara hadiah yang diberikan oleh Raja Iskandariyah ini,
iaitu Juraih ini antaranya adalah seorang hamba yang bernama Mabur. Juga beliau ini telah menghadiahkan seekor kuda yang diberi nama dengan Lizaz, dan juga menghadiahkan kepada Nabi ini keldai yang diberi nama sebagai Ufayr. Dan juga diberikan sejumlah emas, dan juga diberi bekas, dan juga diberi madu yang terbaik daripada Mesir pada ketika itu. Maka Maryah ini bukanlah isteri Nabi SAW, dan kerana itu beliau ini tidak disebut sebagai Ummul Mukminin, berbeza dengan isteri-isteri Nabi yang lain yang disebut sebagai Ummahatul Mukminin. Okey, baik. Maka Nabi SAW pada awal baginda menerima Maryah ini yang dihadiahkan oleh Raja Iskandariyah Mesir ini, maka Nabi SAW telah mencegah diri baginda ini daripada menggaulinya. Maka setelah itu turunlah ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. yakni wahai Nabi, kenapa engkau mencegah diri engkau? Maka dalam ayat ini ada perkataan lima tuharrim. Tuharrim di sini bukan maknanya Nabi mengharamkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Tidak. Tuharrim dalam ayat ini bermakna Nabi mencegah. Itu maknanya Nabi mencegah, yakni berdasarkan ayat ini tentang Maryah tadi, maka ayat ini menegur Nabi. Kenapa Nabi mencegah diri Nabi yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi semata-mata tabtaghi mardata azwajik, yakni semata-mata untuk mendapatkan keredaan daripada sebahagian isteri Nabi. Maka ayat ini kita telah menyebutkan tuharrim di sini bukan makna Nabi mengharamkan apa yang halal. Maknanya seumpama kita kata saya hari ini saya haramkan makan daging, maka yang dimaksudkan di sini maknanya dia mencegah dirinya, yakni dia mencegah dirinya daripada, yakni Nabi mencegah diri Nabi daripada menggauli Maryah. Okey, baik. Maka kita telah menyebutkan kesemua anak-anak Nabi SAW daripada pihak lelaki. Adapun anak perempuan baginda yang pertama yang kita akan sebutkan adalah Fatimah Az-Zahra. Tapi kita tak sebut secara detail. Dia ada secara detail. Kenapa disebut sebagai Az-Zahra? Itu kita tak sebut secara detail lah. Kita hanya menyebutkan beberapa supaya ini menimbulkan cinta kita kepada Nabi SAW dan juga kepada ahli keluarga baginda SAW. Maka Fatimah ini adalah isteri sahabat Nabi yang mulia, iaitulah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka semua anak Nabi ni kita telah menyebutkan, kalau lelaki tak ada seorang pun yang hidup sehingga dewasa. Tapi kalau perempuan itu semuanya hidup dewasa. Cumanya anak Nabi ni sama ada dari pihak lelaki ke ataupun pihak perempuan ke semua mereka, kecuali Fatimah lah. Fatimah itu wafat setelah Nabi SAW. Ada riwayat mengatakan itu setelah 6 bulan kewafatan Nabi. Tapi seluruh anak Nabi selain daripada Fatimah, baki itu semuanya wafat masa hidup Nabi SAW. Masya Allah, Nabi dalam ujian banyak kan, ditimpa pula dengan ujian apa? Kematian ataupun kewafatan anak-anak baginda. Bahkan ada sebahagian daripada isteri Nabi yang meninggal sebelum Nabi, dan juga ada yang dikatakan cucu-cucu Nabi pun ada yang meninggal sebelum Nabi SAW. Masya Allah. Maka ujian ini kita jangan ingat
itu kerana disebabkan kita ini hinanya kita, banyak dosanya kita. Tidak. Bahkan seorang yang banyak ujian diampuni dosanya, dan sekiranya dosa-dosanya itu diampuni, maka akan diangkat darjatnya. Maka bukanlah semata-mata dosa itu kerana hinanya kita ataupun kerana terlalu banyaknya dosa. Maka bahkan kita hendaklah bersangka baik kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencari-cari sebab yang berlaku itu sehingga menyebabkan kita ini tidak redha ataupun kita lemah semangat. Tetapi carilah kebaikan di sebalik musibah yang menimpa kita. Seumpama kita ada kematian anak, maka apakah kebaikan yang kita dapat muhasabah? Antaranya setiap kesedihan yang menimpa kita, dan sekiranya kita sabar, kita dapat pahala. Andai kata 30 tahun kita kematian anak, kita duduk sabar, sedihnya meninggal, matinya anak, ditinggalkan anak, begitu. Maka sepanjang kita bersedih, maka itu adalah pahala bagi kita sekiranya kita sabar. Dan di hari akhirat, anak-anak kita menunggu pula beri syafaat kepada kedua ibu bapanya, insya-Allah. Maka ini cara kita muhasabah diri kita. Tapi ada sebahagian orang dia tak muhasabah. Kalau ditimpanya musibah, dia mencari-cari sebab yang akhirnya membawa kepada dia tidak kuat, hilang pendoman, bahkan ada sebahagian tidak redha. Maka ini bukan cara kita muhasabah diri apabila kita ditimpa musibah. Tengok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Nabi seluruhnya kecuali Fatimah itu meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Dan Nabi ini menikahkan Fatimah ketika Fatimah ini berumur 15 tahun, sedangkan Saidina Ali pada waktu itu berumur 20 tahun. Dan Fatimah ini beliau ini termasuk dari kalangan 5 orang perempuan yang paling mulia. Tapi yang paling mulia adalah ibu kepada Nabi Isa, iaitu Maryam binti Imran. Adapun yang kedua setelah itu barulah Fatimah binti Muhammad. Di dalam beberapa hadis ini di antara satu dengan yang lain, ia tidak mengikut susunan siapakah perempuan yang paling afdal. Tetapi para ulama mereka membuat penelitian, mereka membuat tahqiq, proses penelitian, mereka mengumpulkan hadis dan mereka membuat kesimpulan bahawa perempuan yang paling tinggi akan darjatnya adalah ibu kepada Sayyidina Isa, iaitu Nabi Isa, iaitu Maryam binti Imran. Kedua barulah Fatimah, ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid, yang keempat itu adalah Asiyah binti Mazahim, dan yang kelima adalah Aisyah binti Abi Bakar. Itu 5 perempuan yang paling mulia. Dan daripada perkahwinan mereka berdua ini, iaitu Sayyidina Ali dan Fatimah ini, maka Nabi SAW mendapat cucu, iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Juga mereka ini ada anak yang bernama Muhsin. Cumanya Muhsin ini beliau meninggal dunia pada usia yang kecil. Muhsin ini anak yakni cucu Nabi juga, tapi meninggal pada usia yang muda lah. Juga Sayyidina Ali ini dan Fatimah ada seorang anak yang bernama Ummu Kulthum. Ummu Kulthum inilah yang dikahwinkan dengan Sayyidina Umar. Maka di sini sebahagian ulama menjadikan hujah, kerana sebahagian Syiah mereka mendakwa 3 sahabat ini, Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman, melakukan rampasan, yakni jawatan khalifah bagi 3 orang ini tidak layak. Mereka kata mereka telah rampas ataupun telah ambil daripada Sayyidina Ali. Maka kita kata, sekiranya Sayyidina Ali ni berlaku permusuhan dengan Sayyidina Umar, biasanya kalau kita bermusuh, kita nak bagi ke anak kita kahwin dengan musuh kita? Biasanya orang tak akan bagi. Maka ini di antara hujah Ahli Sunnah wal Jamaah
ke atas golongan Syiah bahawasanya tidak sesekali berlaku permusuhan di antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, ataupun Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar, kedua-dua mereka tidak bermusuhan. Kerana apa? Kerana Fatimah dan Sayyidina Ali mempunyai anak yang bernama Ummu Kulthum, dan beliaulah yang dikahwinkan dengan Sayyidina Umar. Kita kalau bermusuh dengan orang, takkan nak bagi anak kita kahwin dengan musuh kita, tak begitu. Okey, baik. Juga di antara anak-anak Fatimah ini ada yang bernama Zainab, dan beliaulah yang berkahwin dengan Abdullah ibnu Ja'far ibni Abi Talib. Maka ini yang pertamalah serba sedikit tentang anak perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua anak baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Zainab. Zainab ini yang dikahwinkan dengan Abu Al-As Laqit bin Rabi', iaitu anak saudara perempuan Khadijah. Ini anak dikatakan Khadijah ini ada adik-beradik, maka beliau ini adalah anak saudara perempuan dari Khadijah. Maka Laqit ini kita tak cerita secara detail peristiwanya, tapi beliau ini tidak mahu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau ini pada waktu itu telah menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan pada perang Badar ini Laqit telah hadir bersama dengan orang-orang yang kafir, tapi dia ini telah ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi beri syarat kepadanya, sekiranya kamu mahu dilepaskan, maka kena menceraikan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak sebut secara detail lah bab sirah ini. Pada waktu itu dia belum lagi berlaku turunnya ayat yang melarang untuk menikah lelaki yang musyrik. Itu belum lagi turunnya ayat pada waktu itu. Tapi pada waktu itu Nabi beri syarat, kalau kamu mahu dibebaskan, maka kamu ceraikan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Laqit ini akhirnya dia memeluk agama Islam juga. Boleh dikatakan, saya ingat saya lebih kurang 2 tahun dia ini kembali, dan dia dinikahkan kembali kepada dengan Zainab ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan kembali dengan pernikahan yang baru. Dan beliau ini telah melahirkan anak lelaki yang namanya Ali, dan juga anak perempuan yang namanya Umamah. Tapi di sini kalau nak cerita detail tentang kisah Umamah ni, kan Umamah ni yang berkahwin dengan Sayyidina Ali setelah kewafatan Fatimah. Kerana Sayyidina Ali pun dikatakan dia tidak berkahwin melainkan setelah wafatnya Fatimah. Okey, baik. Ini yang kedua. Yang ketiga anak perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Ruqayyah. Yang keempat pun namanya Ummu Kulthum. Maka kedua-dua inilah yang dikahwinkan dengan Uthman. Tapi dalam syariat kita tak bolehlah berkahwin serentak. Maknanya setelah meninggalnya Ruqayyah, maka Sayyidina Uthman ini dikahwinkan dengan Ummu Kulthum, yakni setelah wafatnya Ruqayyah. Kerana itu dikenali ataupun digelarkan dengan Dhunnurain, iaitu yang berkahwin dengan dua cahaya mata Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah wafatnya juga Ummu Kulthum ini, Nabi kata, kalau saya ada anak perempuan lagi, saya akan bagi kahwin lagi dengan Sayyidina Uthman. Kerana Sayyidina Uthman adalah lelaki yang soleh. Bahkan Sayyidina Uthman ini sebahagian ulama kata yang ketiga paling afdal setelah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Uthman itu yang paling afdal. Cumanya ulama berkhilaf. Ada yang kata Sayyidina Ali, dan ada yang tidak menentukan mana yang lebih afdal. Tapi Sayyidina Uthman adalah seorang lelaki yang afdal. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun telah wafat anak baginda, baginda kata sekiranya saya ada anak perempuan lagi, saya akan bagi kahwin dengan Sayyidina Uthman. Ini menunjukkan Sayyidina Uthman seorang lelaki yang soleh dan yang afdal. Maka itu beberapa sedikitlah tentang kisah
keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada kisah yang detail lah, terutamanya Zainab apa yang kita kata tak ada apa, yang perkahwinan itu tertulis di Lauh Mahfuz itu. Itu pun ada cerita bagaimana Nabi ditohmah. Ada yang kata Nabi ni menggoda, kemudian berlaku perceraian, kemudian Nabi berkahwin, sedangkan tidak, perkahwinan itu telah tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi kita tak sebutkan secara detail kerana perbahasan kita sebenarnya adalah tentang ilmu fardu ain dari ilmu tasawuf. Cumanya apabila kita menyebutkan di antara kewajipan hati adalah mencintai ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita menyebutkan sedikit tentang ahli keluarga baginda supaya secara tak langsung kita kenal dan kita tahu walaupun serba sedikit, dan ini akan menzahirkan dalam hati kita terbit perasaan cinta kepada mereka. Maka di antara kewajipan hati yang terakhir adalah mencintai orang-orang yang soleh. Maka wajib ke atas kita ini untuk mencintai orang-orang yang soleh. Kerana apa? Kerana mereka ini adalah orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya secara umum kita cinta kepada mereka. Seumpama siapa? Seumpama Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kan Imam Ahmad bin Hanbal ini kan anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i kan. Imam Ahmad ini, bukankah berlaku di antara dua orang ini, Imam Syafi'i kata saya mencintai orang yang soleh, sedangkan saya bukan dari kalangan orang yang soleh. Tapi Imam Ahmad kata engkau memang mencintai orang yang soleh, tapi sebenarnya engkau memang daripada kalangan orang-orang yang soleh. Seumpama itulah. Maka kita mencintai orang-orang yang soleh. Kerana apa? Kerana mereka ini adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang taat. Yang soleh ini maknanya hamba-hamba Allah Ta'ala yang taat. Mereka meninggalkan yang haram dan mereka melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan ke atas mereka. Dan juga warid dalam hadis qudusi ini melarang untuk kita memusuhi orang-orang yang soleh. Disebut di dalam hadis, man adali waliyan faqad anzatuhu bil harbi. Hadis ini dia adalah hadis yang qudusi. Biasanya hadis qudusi ini dia akan dimulakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini contoh hadis qudusi. Cumanya hadis qudusi ini dia berada dalam bawah kategori hadis, bukan dalam kategori Al-Quran, walaupun ia menggunakan firman Allah. Kerana kalau ayat Al-Quran kita kan boleh jadi wirid. Contohnya kita wirid surah Al-Ikhlas 1000 kali boleh. Tapi hadis qudusi dia bukan dengan tujuan tadi. Adapun kita mengulang-ulang bukan tujuan wirid seperti mana kita mengulang-ulang Al-Quran. Tapi kalau kita ulang-ulang baca, itu tujuannya adalah untuk ilmu. Itu lain. Tapi dari sudut wirid amalan, dia bukan seumpama Al-Quran, walaupun sama-sama kita kata firman Allah. Hadis ini riwayat Al-Bukhari, iaitu Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku mengisytiharkan perang kepadanya. Maknanya haram untuk dia memusuhi orang-orang yang soleh. Maka ini yang terakhir dalam perbahasan kewajipan-kewajipan hati. Rasa singkat masa kan, dah habis kewajipan hati. Maka kita telah menyebutkanlah, maka kita boleh ulang kajilah apa yang kita sebutkan daripada sabar. Kemudian kita telah menyebutkan juga redha, dan juga kita telah menyebutkan syukur. Syukur itu terbahagi kepada 3. Juga kita telah menyebutkan apakah yang dimaksudkan dengan tawakal. Kemudian kita akan masuk pula dalam menyebutkan maksiat hati. Maka maksiat hati di sini kita akan sebut secara ringkas, tidak secara detail.
Dan maksiat hati yang pertama yang disebutkan adalah riya, iaitu seseorang yang riya dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ataupun amalan-amalan yang soleh. Seperti apa? Solat, puasa, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan seumpamanya. Dan riya ini dia termasuk dalam dosa besar yang dapat menghapuskan pahala ibadah seseorang. Cumanya riya ini dia ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama yang dikatakan tak dapat pahala dan juga dia mendapat dosa, itu sekiranya riya diiringi dengan amalan soleh. Maknanya apa? Maknanya dia beribadah dan tujuan daripada ibadah yang dia lakukan itu, dia ingin mendapatkan pujian daripada manusia. Maka ini yang dimaksudkan dengan melakukan ibadah yang diiringi dengan riya, yang tidak mendapat pahala dan jatuh dalam dosa besar. Contohnya apa? Contoh, dia ada solat maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama ikhlas, kedua riya, nak orang puji sikit, contoh. Yang ketiga ikhlas. Maka 3 solat ini, yang dia solat dalam ikhlas itu dapat pahala. Ada pun solat yang dia lakukan, yang rakaat yang dia tak ikhlas, itu tak dapat pahala. Maknanya di sini bukan semua keadaan riya itu akan menghapuskan pahala ibadahnya, tidak. Tapi ibadah yang disertai dengan riya. Anda kata keadaan kedua, tadi keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, seorang yang dia buat ibadah ikhlas, cumanya berlaku setelah itu. Maka yang berlaku setelah itu tak menghapuskan pahala ibadah yang dia telah buat ikhlas kerana Allah. Yang dia telah buat ikhlas kerana Allah, kemudian setelah habis ni baru berlaku riya. Contohnya dia pergi jumpa seseorang, maka dia kata, adik, suara merdu betul lah, macam Imam Mekah dah, pakcik ingat masa duduk Mekah dah. Contoh. Dia pun kata, tak pernah orang puji macam ni. Contoh kan. Maka dalam keadaan ini, yang riya itu berlaku setelah dia melakukan ibadah. Ibadah yang dia buat tadi itu ikhlas. Ini tak menghapuskan pahalanya. Kerana apa? Kerana itu berlaku setelah ibadah. Yang kita maksudkan adalah ibadah yang memang dia lakukan itu bertujuan untuk mendapat pujian manusia ataupun untuk mendapat habuan manusia ataupun untuk mendapat ganjaran manusia. Maka dia keedah ibadah yang dilakukan selain daripada Allah saat melakukan ibadah ataupun tujuan dia, memang ini tak dapat pahala dan jatuh ke dalam dosa. Maka ada perbezaan keadaan pertama, keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga pula bagaimana? Ini campur niat. Pujian pun mahu, pahala pun mahu juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang menggabungkan ikhlas dengan riya di dalam satu hati, maka ini tak akan berlaku. Kerana ikhlas dan riya itu kan benda dua yang berbeza. Maka dia tak akan boleh duduk dalam satu hati yang sama, sedangkan dua perkara yang berbeza, riya dan ikhlas. Tak dapat tidak, mesti ada dalam satu hati sahaja, sama ada riya ataupun ikhlas. Maknanya apa? Dia melakukan sesuatu ibadah dengan dua tujuan. Seumpama apa? Ini disebut di dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Nabi SAW bersabda, Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang lelaki ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dhikr. Lelaki ini dia tanya Nabi, apakah pendapat anda mengenai seseorang yang dia ini keluar berjihad, dia pada masa yang sama mahu pujian, mahu sanjungan, dan pada masa yang sama dia juga mahu pahala. Maka malahu, apakah bagi dia, yakni adakah ada ganjaran bagi dia? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'alah, tidak ada apa-apa baginya.
Kemudian Nabi ini ditanya, yakni lelaki ini dia mengulanginya sebanyak 3 kali. Dia mengulanginya sebanyak 3 kali. Tapi Nabi SAW bersabda benda yang sama, la syai'alah, dia tak dapat apa-apa. Kemudian thumma qala innallaha la yaqbalu minal amal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan, yakni apa-apa amalan, illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu, melainkan amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan untuk mendapatkan keredaannya. Maka wajhu di sini, wajah di sini dengan maksud untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedikit tentang riya. Maka 3 keadaanlah kita kena ingat, 3 keadaan ini. Kerana 3 keadaan ini dia berbeza-beza. Keadaan yang pertama dan kedua itu tak ikhlas. Keadaan pertama yang kedua tadi, yakni yang menghapuskan pahala. Kalau keadaan yang kedua berbeza, dia sudah buat ibadah dengan ikhlas, itu dapat pahala. Cumanya riak berlaku setelah itu, tapi tak menghapuskan pahala ibadahnya. Cumanya dia tetap jatuh ke dalam dosa, iaitu dosa riak. Okey, baik. Dan di antara dosa-dosa hati ataupun maksiat-maksiat hati adalah ujub. Ujub dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ujub ini bagaimana seseorang itu dia nak mengetahui dirinya terkena penyakit ujub, ataupun dia tak ada ujub, cumanya dia nak tahu supaya dia tidak terkena penyakit ujub. Kerana itu ulama kata kita belajar keburukan bukan untuk buat perkara yang buruk, tetapi untuk menghindari diri kita daripada melakukannya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan terjatuh dalamnya. Maka ujub ini begini. Ujub ini apabila seseorang itu dia melihat ibadah yang dilakukannya itu adalah hasil daripada dirinya sendiri. Dia tengok ibadah yang dia mampu ni. Contohnya dia bangun pada waktu malam, maka dia mampu untuk beribadah, sedangkan orang lain tidur. Maka dia melihat hasil ibadah yang dia lakukan itu adalah daripada dirinya sendiri. Maka dia lupa sebenarnya itu adalah apa? Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dalam hatinya terdapat ujub ni, dia akan rasa, sini orang kata apa kalau kita Kelantan panggil goh kan. Rasa gah ni dia rasa dirinya ada keistimewaan. Dia rasa dirinya ada keistimewaan, dan dia rasa dirinya ini lebih utama berbanding orang lain. Kalau sini mungkin boleh guna istilah syok seorang kan. Dia duk syok je diri dia. Contohlah, yakni kerana perasaan ni susah nak digambarkan. Kita tengok orang tu sedih, tapi sedih dia itu dia seorang je yang tahu. Tapi untuk kita menggambarkan ujub ni bagaimana, yakni seolah-olah dia duk syok sendiri. Yakni dia duk rasa dirinya itu ada keistimewaan kerana dia dapat beribadah, dan dia lupa sebenarnya itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujub ni dia sama dengan riak. Ujub dia sama dengan riak. Kalau ujub itu berlaku dalam keadaan dia beribadah tadilah, seperti mana riak, kalau berlaku dalam waktu beribadah, itu menghapuskan pahalanya dan jatuh ke dalam dosa. Maka sama juga dengan ujub. Tapi kalau ujub itu berlaku setelah beribadah, seumpama riak tadi yang kita bagi contoh, maka ujub tidak akan menghapuskan pahala ibadah dia. Maka ujub ini, bagaimana kita nak menghindari diri kita supaya tidak terkena penyakit ujub. Maka kita belajar ilmu agama, dan apabila kita belajar dan kita mengakui saat ketika kita dapat beribadah itu adalah taufik
daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya begitulah. Kalau kita nak menghindari diri kita daripada sifat ujub, kita tahu tahu makna taufik. Taufik ini maknanya Allah Taala menciptakan kekuatan kepada seorang hamba ini untuk melakukan ketaatan. Penciptaan kemampuan untuk melakukan ketaatan. Penciptaan untuk melakukan ketaatan. Penciptaan kemampuan untuk melakukan ketaatan. Tapi apakah makna dengan makna yang tadi? Apakah maknanya? Maknanya adalah makna hauqalah lah. Iaitu makna hauqalah. Makna hauqalah ini disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi kata, la haula an ma'siyatillah illa bi ismatillah, wala quwwata ala ta'atillah illa bi aunillah. Ini makna hauqalah. Makna hauqalah ni kita kata la haula wala quwwata illa billah. Maka makna ini telah ditafsirkan oleh Nabi SAW sendiri. Nabi mengatakan seseorang hamba ini, dia tidak ada daya untuk meninggalkan kemaksiatan, melainkan Allah Ta'ala yang memeliharanya. Yang kita tak mendekati maksiat, siapa yang memelihara kita? Pelihara kita daripada melakukan maksiat? Allah. Dan seseorang hamba ni, dia tidak ada wala quwwah, tidak ada kekuatan bagi seorang hamba untuk melakukan ketaatan, melainkan Allah Ta'ala yang membantu kita. Kalau Allah Ta'ala tak bantu kita, sahkan nak bangun tahajud, subuh pun tak bangun. Contohlah. Yakni Allah Ta'ala yang membantu kita. Maka kita, apabila kita tahu makna hauqalah tadi, ataupun taufik, maknanya samalah taufik dengan makna hauqalah. Cumanya taufik ini, dia tidak sama dengan hauqalah dari sudut dua tafsiran. Kerana makna hauqalah, Nabi menyebutkan dua tafsiran terus. La haula wala quwwata illa billah. Ada dua tafsiran lah. Yang ni tak boleh meninggalkan maksiat, melainkan Allah Ta'ala yang menjaga kita. Dan tidak mampu kita, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, melainkan Allah Ta'ala yang bantu kita. Cumanya taufik ini, kita beri makna tadi, penciptaan kemampuan melakukan ketaatan. Ini makna taufik. Dia ada satu lagi, khidlan. Khidlan lawan bagi taufik, maknanya kemaksiatan. Kerana kita meyakini baik dan buruk itu adalah dengan ciptaan Allah. Cumanya hauqalah dia lebih umum. Maknanya satu tafsiran merujuk kepada dua. Maka difahami juga baik dan buruk Allah Ta'ala yang cipta. Kalau diri kita yang cipta, kenapa Nabi menyebutkan seorang hamba dia tak mampu jaga dirinya untuk melakukan kemaksiatan, melainkan siapa yang menjaganya? Allah. Makna ini juga terkandung akidah ke atas ahli sunnah wal jamaah, yang kita meyakini sama ada baik dan buruk itu tak ada sekutu. Hamba ada usaha dan ada ikhtiar. Cumanya usaha dan ikhtiar hamba itu berada di bawah kehendak Allah, bukan secara mutlak. Maknanya hari ini kita tak buat maksiat, bukan secara mutlak kitalah yang menjaga diri kita, tidak. Tapi Allah Ta'ala yang menjaga diri kita. Jelas. Kalau taufik tadi, dia ada lawannya yang dinamakan dengan khidlan. Cumanya la haula wala quwwata illa billah ini, dia ada hadis pelbagai riwayat. Boleh untuk kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ataupun kita baca al-azizil hakim. Boleh. Kalau baca lebih, dapat pahala lebih. Kalau baca la haula wala quwwata illa billah, maka sampai situ. Boleh. Mana-mana. Dan di antara fadilat ataupun kelebihan seseorang yang dia kurang semangat ke, lemah semangat ke, dia cuba memperbanyakkan baca la haula wala quwwata illa billah, maka insya-Allah akan ada kekuatan. Ataupun dia dari sudut sedih
Kerana bukan semua manusia sama ujian. Contohnya kita tengok orang ni kuat, tapi dalam hati siapa yang tahu kan? Contoh. Maka dia boleh memperbanyakkan la haula wala quwwata illa billah. Tapi dia sebut dengan betul lah. La haul dengan huruf ha, jangan dia baca la haula wala. Kemudian quwwata dengan huruf qaf, jangan dia baca dengan huruf kaf. Quwwata bukan dengan qaf. Yakni dibaca dengan cara yang betul, makhraj yang betul. Dan ini disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya, bahawasanya seseorang yang dia memperbanyakkan membaca la haula wala quwwata illa billah, maka ini dapat menyembuhkan 90 jenis penyakit. Tapi antara penyakit tersebut adalah penyakit gelisah yang kita sebutkan tadi, ataupun hati yang tidak tenang. Dan ini pun disebut di dalam Al-Quran, bizikrillahi tatma'innul qulub. Bizikrillahi tatma'innul qulub, yakni seseorang yang dia mengingati Allah, maka ini tatma'innul qulub, maka hatinya itu akan jadi tenang, jadi aman, dan jadi tenteram, insya-Allah taala. Okey, baik, itu sedikitlah tentang la haula wala quwwata illa billah. Cumanya la haula wala quwwata illa billah ini, pada satu ketika ni Abdullah bin Mas'ud ini pernah bersama dengan Nabi SAW. Maka beliau baca la haula wala quwwata illa billah. Maka Nabi tanyalah, kamu mengetahui tidak tafsiran tersebut? Maka Abdullah bin Mas'ud ini berkata, Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui. Maka Nabi pun ajarlah makna yang kita bacakan tadi, iaitu tidak ada kekuatan melainkan Allah Ta'ala yang bantu kita untuk beramal soleh, dan tidak ada yakni seseorang itu dia dapat meninggalkan kemaksiatan, tidak ada daya upaya melainkan Allah Ta'ala yang menjaga kita. Maka apabila kita sudah ingat makna ini, maka insya-Allah tidak ada riak, tidak ada ujub dan penyakit-penyakit hati yang lain lah. Seumpama takabbur pun sama. Buat apa kita nak takabbur? Juga sum'ah dan seumpamanya lah. Boleh dengan hanya kita mengetahui makna la haula wala quwwata illa billah. Maka insya-Allah kita rehat sekejap dengan azam, kemudian kita sambung sedikit.
Bismillah. Okey, baik. Itu makna taufik dan khidlan. Cumanya di sini kita ingin memberi beberapa nasihat ataupun peringatan supaya apabila seseorang itu dia andai kata dia melihat seseorang yang ditimpa musibah, maka jangan dia melakukan syamatah. Syamatah ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan syamatah ini seseorang itu dia bergembira melampau terhadap musibah orang yang dia tak suka ataupun orang yang dia benci. Maka kita apabila melihat seseorang itu terkena musibah, sama ada musibah dalam agama ataupun musibah dalam dunia, maka jangan kita suka, yakni bergembira melampau dengan musibah yang tertimpa orang tersebut. Kerana apa? Kerana dibimbangi Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang kita syamatah tadi, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keadaan dia itu kepada kita. Contohnya apa? Kita suka orang itu dipenjarakan, contoh. Maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ataupun membalikkan keadaan. Orang tersebut diberi hidayah. Bila dia keluar, dia bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah, dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan yang baik. Dan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menguji orang tersebut, dan akhirnya Allah Taala tidak merahmatinya dan mengembalikan ujian kepada orang itu. Maka kita apabila melihat seseorang itu ditimpa musibah, sama ada musibah dalam agama ataupun musibah yang tidak berkait dengan agama, contohnya musibah yang berkait dengan agama ni, dia buat maksiat ke, dia buat maksiat ataupun seumpamanya, maka kita sepatutnya kita menunjukkan rasa simpati dengan kita memanjatkan doa, ya Allah, ya Allah, perbaikilah orang ini, matikanlah dia dalam keadaan yang baik. Itu sepatutnya orang beriman. Tapi betapa ramai sebahagian kita pada zaman ini suka mengeji, apatah lagi untuk memohon kebaikan kepada orang yang terkena musibah. Bahkan ada sebahagian orang tersebut tersadar kan, panggil tersadar sini kan, tersepak apa batu. Kebanyakan lebih suka untuk menggelakkan daripada rasa kesiannya orang ini terjatuh. Yang banyaknya daripada kita suka untuk gelak kepada orang tersebut. Sepatutnya kita tukarlah, kita tukar perkara tersebut. Sepatutnya orang yang ditimpa musibah, kita turut bersedih dengannya, dan kita memohon daripada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaannya. Kita di dunia ini hanya satu sahaja, kita sama-sama mahu selamat dengan ujian kita berada di atas dunia ini. Kita mahu kita selamat dan dimasukkan ke dalam syurga. Maka hendaklah setiap orang yang beriman membantu di antara sesama kita. Andai kata sebahagian kita jatuh ke dalam dosa, maka tariklah tangannya, jangan biarkan dia tergelam dengan dosa. Kalaulah syaitan tidak berputus asa untuk menyesatkan anak Adam, maka sewajarnya anak Adam itu jangan dia membantu syaitan, menjadikan anak Adam itu makin jauh dengan kebaikan, dan akhirnya mereka menuruti apa yang syaitan bisikkan kepada mereka. Maka sewajarnya sedemikian. Maka orang yang beriman apabila dia melihat seseorang itu melakukan kemaksiatan, maka dia ada dua benda dia kena buat. Yang pertama, sekiranya dia mampu untuk menegurnya, maka dia ada kewajipan. Ini seperti mana yang kita belajarlah. Sekiranya kita mampu dengan tangan, kalau tak mampu dengan tangan, maka kita tegur dengan lisan. Kalau tak mampu dengan lisan, kita membenci dengan hati. Dan kita bersyukur kepada Allah. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjaga diri kita. Kerana ini pun di antara nikmat. Nikmat ini bukan hanya Allah Taala memberikan RM1, tidak. Nikmat yang besar antaranya adalah nikmat batin, iaitu Allah Taala menjaga kita sekira-kira
kita tak melakukan maksiat, sedangkan sebahagian manusia melakukan kemaksiatan. Maka ini adalah nikmat yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada jatuh ke dalam dosa, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di dalam syurga Firdaus. Maka insya-Allah sampai sini, nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang dalam menyebutkan dosa-dosa hati. Kita akan sebutlah dosa dengki, dosa menyembunyikan permusuhan, juga dosa merasa aman, yakni berterusan maksiat dengan dia meyakini ataupun dengan cara yang mudah. Kalau kita tanya, kamu buat dosa ni kenapa? Oh, kerana Allah Ta'ala Maha mengampuni. Maka dia berterusan buat maksiat. Maka ini adalah merasa aman dengan ancaman Allah, yakni orang yang bermaksiat dia berhak untuk diazab. Maka ini kita akan sebut pada pertemuan yang akan datang. Maka sampai sini kita tahlil 3 kali dan kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.